KPM. Bagaimana ni Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z? Macam mana saya nak buat ni aja? Y berubah secara langsung dengan X, berubah secara songsang dengan Z. Hai Hanif. Hai cikgu. Berkerut-kerut muka Hanif hari ni. Ya cikgu, saya tak faham cikgu soalan ni cikgu. Bagaimana saya nak jawab ni? Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z. Oh, kalau macam tu, kita tunggu selepas ni. Baik cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas di Direct TV KPM dan nama saya Hanif Shaun. Hari ini kita ada mata pelajaran kegemaran saya. Kita belajar, kalau dah tengok apa yang saya buat di awal tadi kan, mesti dah boleh bayangkan apa yang kita nak belajar hari ini kan. Baiklah, kita juga sudah menonton profil guru kita iaitu Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dari SMK Taman Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Baik, Cikgu apa khabar hari ini? Oh baik, Alhamdulillah. Baik, Cikgu boleh perkenalkan diri sikit kepada murid-murid di rumah? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Nur Faiza dari SMK Taman Bunga Raya Bukit Beruntung. Dan hari ini Hanif, bersama dengan saya ada 4 orang murid. Okey, dan murid yang pertama adalah Nur Qurratu Ain binti Mat Ranzi. Murid yang kedua bersama dengan saya adalah Mutiara binti Ros Liham. Murid yang ketiga adalah Daing Muhammad Furqan bin Azmi. Dan murid yang keempat adalah Ahmad Mustaqim bin Omar Osman. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan saya, bersama dengan Hanif untuk belajar matematik menengah atas tajuk ubahan bergabung. Ubahan bergabung, itulah tajuk kita hari ini cikgu. Saya rasa sangat menarik. Saya pasti rakan-rakan saya di rumah, murid-murid dalam talian juga sudah bersemangat nak belajar hari ini. Baik cikgu, kongsikan apa yang kita nak belajar dalam topik kita hari ini mengenai ubahan bergabung. Baiklah, tanpa kita buang masa, kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Ubahan bergabung, matematik menengah atas tingkatan 5 Hanif, bab 1. Okey, sebelum itu nak tahu dulu apa tu pengenalan ataupun apa itu ubahan bergabung. Tetapi kita nak tahu dulu objektif kita hari ini. So kita ada 3 objektif. Objektif yang pertama, selepas habis kelas saja Hanif, murid kita akan boleh atau berjaya menerangkan maksud ubahan bergabung. Kedua, murid juga dapat menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Dan yang ketiga adalah murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan ubahan bergabung. Okey, ada 3 objektif pembelajaran untuk kelas kita hari ini. Okey. Betul, cikgu. Jadi Hanif, tadi kan Hanif baca kan, ubahan secara langsung, secara songsang. Okey, apa itu? Kita mari belajar tentang ubahan bergabung. Baiklah, murid-murid, ubahan bergabung merupakan gabungan, okey, gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Sekiranya kita lihat di sini, dia mesti melibatkan ubahan langsung atau ubahan tercantum. Dan dia mesti gabung dengan ubahan songsang. Bila kita sebut songsang tu, kita tahu dia mesti dalam bentuk songsangan. Bila songsangan tu, pecahanlah Hanif. Betul, cikgu. Jadi, kalau kita nak tengok, dia boleh tulis macam yang Hanif buat tadi. Boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Sama yang macam kita mula-mula tadi Hanif. Jadi macam mana kita nak tulis? Kita boleh tukarkan dia kepada... Okey, sebelum tu, nampak ada gambar berudu, ada gambar katak kan Hanif kan? Ya, cikgu. Dan juga anak murid saya. Alright, jadi saya nak relate sikit, nak hubungkan berudu dan katak kejap lagi. Alright. Untuk ini, Y berubah secara langsung dengan X. Sebab itu X berada di atas. Sebab secara langsung.
Manakala Y berubah secara songsang dengan Z. Jadi bila kita sebut songsang, mesti dalam songsangan. Maksudnya 1/Z. Sebab itu bila kita gabung, kita akan jadi inilah dalam bentuk ubahan atau hubungan ubahan. Seterusnya, daripada hubungan ubahan, murid perlu tukarkan kepada Y sama dengan K X per Z. Di mana K ini adalah pemalar. K ini adalah pemalar. Jadi, apa yang murid kena tahu, hubungan antara berudu dengan katak, ini adalah tips saya. Ubahan berudu. Berudu berubah kepada, nak tukar pada persamaan, kepada katak sama dengan K. Maksudnya, murid mesti wajib tukarkan daripada hubungan ubahan kepada bentuk persamaan. Ini benda yang wajib. Kalau murid tak tukarkan, Hanif, murid akan bermasalah untuk menyelesaikan soalan. Walaupun sebenarnya soalan tu tak minta pun nilai K tersebut atau nilai pemalar. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh soalan. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Di sini pun kita dah lihat ada dua jenis ubahan. Satu secara langsung dan yang kedua secara songsang. Inilah maksudnya ubahan bergabung. Okey, apa yang kita nak buat? Kita tukarkan kepada bentuk ubahan, hubungan ubahan. Seterusnya, berudu mesti tukar menjadi katak. Jadi kita perlu tukarkan dia dalam bentuk persamaan seperti ini. Di mana murid mesti ada nilai K sama dengan K. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan. Okey, daripada tadi kita tambah sikit soalan. Jika Y sama dengan 10, apabila X sama dengan 2 dan Z sama dengan 36. Ungkapkan Y dalam sebutan Z. Maksudnya di sini, murid kena jadikan Y itu sebagai rumus kita. Tadi kita dah dapat pun dalam bentuk persamaan, maka kita gantikan Y itu dengan 10, X itu dengan 2 dan Z itu dengan 36. Kita gantikan seperti yang ditunjukkan. Saya harap murid-murid faham, Hanif pun boleh faham. Boleh, cikgu. Seterusnya, bila kita dah dapat seperti ini dalam bentuk linear, kita boleh menggunakan kalkulator untuk mencari nilai K. Jadi, bila murid tekan kalkulator, murid akan dapat K sama dengan 15. Bila dah dapat K sama dengan 15, murid jangan tinggal K sama dengan 15, Hanif. Mesti masukkan semula dalam bentuk persamaan tadi. Di mana dekat nilai K ini kita gantikan dengan 15 yang kita dapat tadi. Barulah kita dapat betul jawapan. Jadi saya harap murid-murid faham dan jelas di sini. Seterusnya kita pergi kepada contoh soalan. Y berubah secara langsung dengan W dan kuasa 3X. Ada dua kat situ. Secara langsung ada dua. Satu W, satu lagi kuasa 3X. Kemudian berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Maka kita akan dapat dalam bentuk ubahan adalah seperti ini. Yang contoh yang pertama, Y berubah secara langsung dengan W dan X kuasa 3. Kemudian kalau songsang, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Bila kita gabungkan dia, kita akan jadi seperti ini dalam bentuk hubungan ubahan bergabung. Seterusnya, mesti tukarkan dia dalam bentuk persamaan, iaitu mesti letak nilai K. Y sama dengan K W X kuasa 3 per punca kuasa 2Z. Di sinilah yang saya tekankan kepada murid-murid, mesti dan wajib menukarkan daripada bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. Itulah pengenalan kita, Hanif. Betul, cikgu. Saya rasa sangat menarik dan cikgu, gambaran cikgu bagi seperti berudu yang tukar ke katak tadi daripada ubahan ke persamaan sangat penting, sangat bantu saya. Saya pasti membantu murid-murid di rumah juga. Kita akan berehat sebentar sambil kita ingat balik apa yang cikgu telah ajar kita. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran matematik. Dan bersama saya ialah Cikgu Faiza dan kita juga ada 4 lagi murid dalam talian bersama kita, Cikgu. Dan Ya, Cikgu, betul Hanif. ya, Cikgu sedang bincangkan topik mengenai ubahan bergabung dan sekarang kita akan memberikan fokus dalam mengungkap ubahan bergabung, Cikgu. Ya. Silakan, Cikgu. Okey, kalau tadi kita dah lihat tentang pengenalan ubahan bergabung, sekarang kita akan masuk kepada soalan latihan nak menguji murid bagaimana nak mengungkap ubahan bergabung dengan tepat. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Sebelum saya lupa Hanif, Ya, Cikgu. sebenarnya topik ini dia boleh ada dalam kertas 1 matematik atau kertas 2. Dan saya minta sebelum itu murid-murid cuba menjawab dan sekiranya selesai boleh mengangkat jawapan pada mini whiteboard. Okey, jawapan pada mini whiteboard. Okey, Hanif, sebenarnya dalam kertas 2 matematik KSSM kita ada bahagian A, B dan C. Dan untuk topik ini, murid-murid kena ingat, tidak terhad semata-mata pada bahagian A atau bahagian B. Boleh keluar pada mana-mana bahagian, boleh juga keluar pada bahagian soalan kertas 1. Jadi ini merupakan satu topik yang penting tetapi sangat mudah sekiranya murid memahami konsep. Nampaknya murid kita tengah menjawab ni. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Ada tak murid-murid yang telah cuba menjawab bersama dengan saya atau di rumah? Boleh cek bersama saya. Kalau murid dah selesai, boleh angkat mini whiteboard masing-masing. Baik, Mustaqim ke, Daim ke? Murid-murid, saya pasti murid-murid di rumah juga tu dah sedia dah dengan jawapan kita masing-masing. dah nampak whiteboard kita yang tengok. pertama. Alright. Apa pendapat cikgu dengan jawapan formula mereka? Okey, tahniah. Hanif, inilah sebenarnya antara pendekatan yang kita boleh guna di dalam kelas atau di dalam talian. Bagaimana kita menguji murid kita adakah memahami soalan kita. Betul. Okey, jadi kita cek bersama-sama. Daim, cuba angkat jawapan Daim sekali. Jawapan Daim mana? W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Wah, saya tengok semuanya dah betul. Itu dalam bentuk ubahan. Kemudian kita tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan. Tahniah dan syabas kepada murid-murid yang menjawab dengan betul. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. F, kita guna F. F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 2. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2M. Jadi di sini kita ada pemboleh ubah huruf F, kita ada G, kita ada H kuasa 2 dan juga punca kuasa 2M. Cuba murid-murid menjawab bagaimana ditulis dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Maksudnya mesti ada 2 jawapan Hanif. Ada 2 jawapan juga. Yes, mesti ada 2 jawapan. Dan persamaan. Ubahan dan persamaan. Berudu kata. Mesti ada pemala di situ. K tu Ya, cikgu. pandai. Hanif pun dah faham dah saya ajar. Baik. Jadi saya harap murid-murid juga akan faham tajuk ini. Dan saya rasa tanpa buang masa, kita boleh bincang ya Hanif ya. Boleh. Murid-murid dah sedia ke dalam talian? Dah bersedia ke? Ada yang dah bersedia? Cuba angkat jawapan tengok. Sama tak seperti saya? Semua. Wah, sama tahniah. cikgu, sama. Okey, Ain tahniah. pun sama. Yes. Daing sama. Cuma dalam cikgu mereka. Ya, tahniah. Itu semua dalam bentuk ubahan. Kemudian kita tukarkan dia kepada bentuk persamaan. Jadi sebenarnya sangat mudah kepada cara nak menjawab soalan ini. Okey, seterusnya kita masuk dalam sikit. Ayat panjang sikit. Alright. Masa yang digunakan T jam. Maksudnya di situ kita ada pemboleh ubah T. Untuk mengutip buah durian yang berubah secara langsung dengan bilangan pokok durian iaitu D. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat.
P orang. Itu ayat yang pertama kita ada. Dan kita lihat ada dua ubahan, satu secara langsung dan satu secara songsang. Jadi perkara pertama, murid kena ingat kita perlu buat dalam bentuk ubahan tersebut. Betul, cikgu. Walaupun soalan tak turuh pun cari pemalar. Tapi saya cakap, bila dapat ubahan, mesti tukar kepada persamaan. Kemudian selepas persamaan, kena mencari nilai K, pemalar. Kemudian, ini adalah maklumat yang kita ada. Seterusnya, daripada sini, maklumat ini, kita dapatlah bentuk ubahan seperti ini, anak-anak saya. Seterusnya, ingat berudu mesti tukar kepada katak. Daripada bentuk ubahan, murid mesti mentukarkan dia dalam bentuk persamaan di mana tujuan dia adalah untuk mencari nilai pemalar K tersebut. Okey, bagaimana nak mencari? Masukkan nilai yang diberi. Diberi bahawa 5 orang pekerja. So, 5 itu akan terletak di bawah P. Kemudian, mengambil masa 4 jam. Maka, 4 jam itu terletak di bahagian huruf T. Dan, untuk mengutip buah durian daripada 200 pokok durian, maka D kita bernilai 200. Seterusnya, soalan dia. Ungkapkan T dalam sebutan D dan P. Di sinilah pentingnya untuk murid faham kenapa atau perlu mencari nilai pemalar. Jadi, bila kita gantikan, kita guna saja kalkulator, kita akan dapat nilai K tersebut, Hanif. Betul, cikgu. Okey, tapi belum lagi sebab soalan kata ungkapkan T. Okey, jadi kita kena jadikan dia T sama dengan D per 10P. Inilah jawapan yang sebenarnya. Inilah jawapan yang sebenarnya. Saya harap murid di rumah, murid di talian, jelas bagaimana nak menyelesaikan masalah atau ayat yang diberi. Baiklah. Okey, boleh faham tak murid-murid di talian? Kalau boleh faham, boleh angkat tanda best. Maksudnya faham. Saya faham, saya pasti semua faham. Baik. Jadi murid-murid faham. Jadi tanpa buang masa, kita pergi kepada soalan ini. Okey, ini lain sikit. Kalau tadi ayat, sekarang kita pergi kepada bentuk jadual. Okey, diberi P berubah secara langsung dengan Q dan songsang dengan punca kuasa 2R. Hitung nilai M dan N. Murid kena ingat, sebelum nak mencari M dan N, mesti jadikan bentuk ubahan, kemudian mesti tukarkan dalam bentuk persamaan. Jadi, murid akan dapat di sini. Boleh faham? Okey. Kemudian, kena buat apa, Hanif? Kita nak tukar jadi persamaan, cikgu. Ya, daripada ni kena letak apa? Pemalar K. Ya, pandai. So, daripada sini, kita akan tukarkan seperti ini. Jadi, kita ada banyak nilai. Bagaimana kita nak mengambil murid di rumah, murid yang bersama dengan saya, kita akan pilih yang ada ketiga-tiga nilai. Di mana kita ada P9, Q3 dan R4. Jadi, kita gantikan sahaja kepada persamaan. Cuba murid saya mengira berapakah nilai K tersebut. Kalau dah selesai, boleh angkat tak mini whiteboard masing-masing? Boleh. Sambil mengira tu saya pasti semua sedang berfikir lagi, cikgu. Baik, ini seperti yang cikgu katakan, untuk mendapat nilai K tu kita ambil bahagian yang memberi kita ketiga-tiga nilai yang boleh membantu untuk mendapatkan persamaan yang akhir tu, cikgu. Ya, betul, Hanif. Baik. Jadi maksudnya murid kena faham jadual atau bahagian mana yang dia nak pilih. Betul. Jadi dia jangan salah pilihlah. Kita ikut apa maklumat yang diberi. Betul. Daripada maklumat tersebut, kita cuma menggantikan dia. Okey. Kita cuma menggantikan dia seperti ini, Hanif. Baik. Selepas itu, ada tak murid saya tengah menjawab? Dan murid juga di rumah mungkin tengah menjawab. Kalau dah selesai, boleh mencuba untuk mencari nilai M dan N. Berdasarkan maklumat yang diberi. Dah siap dah. Kita tengok dah buat dapat Tiara. dah. Alright. K dapat 6. Okey, sama tak dengan orang lain? K Okey, dapat Mustaqim 6. pun dapat 6, Ain dapat 6, Daim pun dapat 6. Okey, bagus. Maksudnya daripada sini, murid dapat K6 dan jangan lupa tulis semula persamaan. Jadi seperti ini. Kemudian nak cari nilai M, maka kita hanya menggantikan P dengan 24, Q dengan 1/2, manakala R dengan M. Jadi kita akan gantikan seperti ini. Kita akan ambil partner dia, Hanif. Ya, cikgu. Jadi bila kita gantikan seperti ini,
kita selesaikan menggunakan kalkulator sahaja. So, bila kita menggunakan kalkulator, daripada sini, murid akan dapat M sama dengan 1/64. Ini adalah cara jalan penyelesaian dia. Boleh tak murid saya di rumah mencari berapakah nilai N? Murid saya di talian pun cuba mencari berapakah nilai N sekarang berdasarkan dengan persamaan yang kita dapat mula-mula. Sebab itu yang pentingnya Hanif, daripada ubahan, murid kena faham untuk mencari nilai pemalar. Betul, Kalau cikgu. murid tak cari nilai pemalar, di situlah kesalahan dia. Murid tak dapat nak mencari jawapan sebenar. Betul. Sebab dia tak dapat nilai K. Di sini adalah pentingnya nilai K. K itu kuasa. Pentingnya kuasa tu. Pemalar Kuasa, tu. betul. Kalau kuasa tu tak ada, murid tak dapat nak mencari atau menyelesaikan soalan. Betul. Okey, Kita tengok saya rasa murid dah cuba menjawab. Ada tak yang cuba menjawab dah selesai dah ke? Cuba angkat jawapan ke? Boleh Okey, ke? Ain dah habis? Get ready dah tu? Ain N dapat sama N dengan sama dengan 6/5. 6/5. Alright, lepas tu Tiara dah tunjuk M pula. Tiara Saya nak masih di M. Tak apa, Tiara, itu jawapannya betul. Jawapan dia betul, Baik. masih betul. N untuk Daeng ada 6/5, untuk Mustaqim juga 6/5. Adakah itu jawapan yang kita cari, cikgu? Mari kita lihat. Adakah itu jawapan yang kita cari? Murid menggantikan nilai-nilai tersebut dan daripada sini, ya tahniah kepada semua murid yang berjaya mendapat N sama dengan 6/5. Okey. Baik, cikgu. Ada lagi ke masa? Baiklah, cikgu, itulah cara-cara untuk menjawab soalan tadi. Saya rasa sangat menarik. Seperti yang cikgu katakan, kita kena cari nilai pemalar tu dulu. Itu sangat penting, cikgu, ya. Baik, kita akan berehat sebentar. Sambil saya pasti murid-murid akan saya di rumah masih melesaikan masalah dalam ubahan gabungan ini. Teruskan usaha itu kerana kita akan berehat sebentar. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas. Hari ini kita tengah belajar mata pelajaran matematik. Dan kalau kita sebut pasal matematik, apakah matematik tanpa menyelesaikan masalah? Betul tak? Topik kita hari ini ialah ubahan bergabung. Bersama saya Cikgu Faiza. Kita juga ada 4 murid dalam talian, Cikgu. Cikgu, sekarang Cikgu ingin mengajar kita bagaimana kita nak selesaikan masalah dalam topik ubahan bergabung ni, Cikgu. Ya, betul Hanif. Baik. So, tadi kalau kita dah belajar apa itu ubahan bergabung, sebelum ini bagaimana mencari nilai pemalar, dan sekarang bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan ubahan bergabung dengan tepat dan mudah, Hanif. Ya, cikgu. Alright, tanpa buang masa kita cuba menjawab soalan objektif. Apa kata murid-murid cuba menjawab? A ke, B ke, C ke, D ke? Mana satu jawapan murid boleh tulis di mini whiteboard. Sementara tu Hanif, Ya, cikgu. inilah antara contoh soalan kertas 1 matematik. Jadi sebenarnya dia tidak terhad kepada mana-mana kertas. Dia bila kita sebut matematik KSSM ni, dia adalah soalan berbentuk terbuka. Boleh berada di kertas 1, boleh berada di kertas 2. Ya. Kalau di kertas 2 pula, boleh berada di bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, ikut saja kehendak bagaimana. Yang penting adalah memahami konsep ubahan bergabung. Okey, ada tak murid yang dah menjawab antara A, B, C dan D? J, okey, dia sebut J. J berubah secara langsung dengan punca kuasa 2M dan secara songsang dengan N. Diberi K ialah pemalar. Cari hubungan antara J, M dan N. Agak-agak apa jawapan? Tiara dah dapat jawapan? Angkat mini whiteboard. Boleh angkat mini whiteboard. Tiara. Okey. Saya nak tengok jawapan saja. Ayam ke, bola ke, cicak ke, dongki. Yang mana satu? Okey, Tiara dah menjawab Ain B. sedang berfikir. Yang lain mungkin tengah mencuba menjawab. Ada yang jawab C. C. Kita Ada tengok. yang jawab C. Daeng jawab C. Ada yang jawab C. Mustaqim Kita jawab lihat C. di mana perbezaan antara B dan C di sini, Hanif. Okey, dia kata soalan sebut J berubah secara langsung.
punca kuasa 2M. Mesti ada punca kuasa 2M, anak-anak atau murid saya. Jadi, antara A, B, C dan D, A dengan B dah salah sebab tak ada punca kuasa 2M. Jadi, pilihan kita adalah sama ada C atau D. Kemudian disebut songsang dengan N. Jadi, jawapan dia adalah C. C, cikgu. Jawapan dia adalah C. Tak apa Tiara, boleh cuba lagi. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Hubungan antara pemboleh ubah, okey, ada typing sikit kat situ. Pemboleh ubah X, Y dan Z ditunjukkan oleh persamaan ini. X punca kuasa 2Y sama dengan 5Z. Okey, nyatakan hubungan antara X, Y dan Z dalam perkataan. Di sini, murid-murid sangat beruntung sebab saya nak kongsi tip bagaimana nak menjawab kertas satu. Murid lihat jawapan yang diberi. Bila murid lihat jawapan A, B, C dan D semua X, maka kita tahu kita nak X itu dijadikan sebagai rumus. Itu sebenarnya tip dia. Kalau untuk kertas satu mudah Hanif sebab kita dah ada pilihan jawapan. Jadi, apa yang murid patut buat adalah daripada persamaan yang diberi, murid tukarkan jadi X itu sebagai rumus. Bila kita lihat di sini Hanif, kita nampak ada dua ubahan. Secara langsung dan secara songsang. Agak-agak Hanif, kalau secara langsung yang mana satu? Z ke Y? Mesti Z, cikgu. Ya, kalau songsang? Berada di atas. Kalau songsang, punca kuasa 2Y. Ya, agak-agak Hanif antara A, B, C dan D. Mana Baik, jawapan? saya akan baca X berubah secara langsung dengan Z dan songsang dengan punca kuasa 2Y. Adakah jawapannya B, cikgu? Adakah jawapannya B? Abang Hanif dah cuba B. Saya cuba Murid-murid B, di cikgu. rumah, murid-murid di talian agaknya sama tak dengan jawapan Hanif? Mari kita cek. Dan tahniah. Betul. Jadi 5 itu adalah sebenarnya nilai pemalar. Betul. Tak perlu fikir pun 5 tu kat mana cikgu? Tak perlu sebab kita nak tahu dari segi hubungan. Bila sebut hubungan mesti sama ada secara langsung atau secara songsang. Itu Betul. sahaja. Jadi murid-murid faham dan seterusnya kita pergi masuk soalan kertas 2. Semakin panjang saya rasa soalan, Kalau cikgu. tadi kertas 1, ini kertas 2 panjang soalan dia. Yeah. Okey, macam saya cakap, kertas 2 dia mungkin di bahagian A, bahagian B atau bahagian C. Dan sekiranya Hanif lihat atau murid lihat, kita ada A, kita ada B. Tetapi kena ingat, sebelum kita nak menjawab, kita mesti cari nilai apa dulu? Nilai apa? Berudu mesti kena tukar kepada katak. So, mesti mencari nilai pemalar. Okey. Kita baca bersama-sama, murid di rumah dan juga saya. Bilangan murid N yang diperlukan untuk menyusun kerusi di Dewan Sempena Peperiksaan SPM didapati berubah secara langsung dengan bilangan kerusi P dan secara songsang dengan masa yang diambil iaitu T. Jadi ada dua hubungan di situ Hanif. Diberi bahawa 5 orang murid boleh menyusun 100 buah kerusi dalam masa 4 jam. Ada dua soalan. A, berapakah bilangan murid yang diperlukan untuk menyusun 450 buah kerusi dalam masa 3 jam? Dan jika terdapat, soalan B, jika terdapat 20 orang murid menyusun 280 buah kerusi, berapakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja tersebut? Murid jangan susah hati, sebenarnya sangat mudah. Ikut je macam teknik yang saya kongsi. Pertama, murid jadikan dia dalam bentuk ubahan. Tip dia yang pertama. Kemudian tukarkan daripada ubahan kepada bentuk persamaan seperti ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita baca sahaja ayat yang diberi atau maklumat yang kita ada, kita gantikan satu persatu dalam persamaan. Jadi bila kita gantikan, kita akan dapat seperti ini. Sangat mudah sebenarnya. Bila murid gantikan di mana N kita adalah 5, P kita adalah 100, manakala T kita adalah 4. Daripada sini, murid menekan kalkulator, murid dapat nilai K sama dengan 1/5. Walaupun soalan tak minta murid mencari nilai K. Walaupun soalan tak minta murid mencari nilai K.
Tetapi murid wajib mencari nilai K. Seterusnya, tulislah semula nilai K ini dalam persamaan ini. Jadi, murid akan dapat seperti ini. Okey, bila murid dah dapat seperti ini, maka murid bolehlah menjawab. Datanglah soalan bagaimanapun, murid boleh menjawab. Okey, kita tengok Soalan A. Berapakah bilangan murid yang diperlukan untuk menyusun 450 buah kerusi dalam masa 3 jam? Jadi, kita dah dapat tadi persamaan kita. Ini. Kemudian, kita gantikan sahaja nilai yang diberi. P sama dengan 450 dan T sama dengan 3. Bila kita gantikan, maka kita akan dapat bilangan murid kita adalah 30. Hanya menggunakan kalkulator. Yang penting, masukkan nilai dengan tepat. Jangan salah ganti nilai, Hanif. Kalau salah ganti nilai, jawapan pun akan salah. Betul, cikgu. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan. Ini soalan A. Okey. Nampak tak dia punya relate, Hanif? Daripada ayat yang panjang, jadi hubungan, persamaan, kemudian penyelesaian masalah. Dan kita pergi kepada soalan B. Jika terdapat 20 orang murid menyusun 280 buah kerusi, berapakah masa? Yang ni kita nak mencari nilai T. Yes. Yang diperlukan untuk menyiapkan kerja tersebut. Jadi tip yang pertama sama, tulis semula persamaan. Tip yang kedua, masukkan nilai. Dan murid akan dapat T sama dengan 2.8 jam ataupun Hanif, murid boleh tukar kepada 0.8 jam ini kepada 48 minit. Okey, saya rasa itu sahaja pengkongsian saya bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Susah ke? Senang je saya Senang rasa, je cikgu. kan? Dan cuba kita tengok murid-murid dalam talian kita dapat tak jawapan yang sama dengan cikgu kita sekarang ni? Dapat tak? T sama dengan 2.8 jam. Masih mengira lagi. Saya rasa Ain masih mengira. Mustaqim pun seperti sedang masih mengira, cikgu. Cikgu saya Kalau dah dapat, boleh tak tunjukkan mini whiteboard? Cikgu, saya ada soalan. Untuk T sama dengan 2.8 jam, adakah wajib untuk murid menukar kepada 2 jam 48 minit bagus soalan untuk Hanif. dapat markah penuh? Okey, bagus. Sebenarnya kalau macam ni, dia tak cakap nyatakan dalam jam dan minit. Soalan ini. Dia cuma nyatakan dia nak berapakah masa yang diperlukan. Soalan ni agak general. Jadi, bila murid menulis sama ada T sama dengan 2.8 jam pun diterima atau 2 jam 48 minit pun diterima. Bergantung kepada bentuk soalan. Soalan cikgu seperti jawapan yang tertera oleh Tiara. Tiara mengatakan T sama dengan 2.8 J. Boleh ke 3 J atau 8 jam? Boleh diterima juga. Dapat boleh juga diterima. T. Oh, semua dapat cemerlang ni. Semua dapat jawapan yang betul. Okey, saya rasa Hanif, itu saja perkongsian saya untuk bagaimana nak menyelesaikan soalan ini dengan mudah. Baik, saya terima kasih dengan perkongsian itu, cikgu. Itu sangat penting kerana kita ingin menyelesaikan masalah matematik menggunakan formula pemahaman tersebut. Dan kita akan berehat sebentar. Saya pasti ramai lagi kat rumah masih lagi tengah mengira menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi teruskan selesai. Tapi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, sekarang kita sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM dan kita tengah belajar mata pelajaran matematik dengan topiknya ubahan bergabung. Sekarang kita nak tahu lebih lanjut mengenai panduan menguasai topik ini, panduan menguasai ubahan bergabung yang akan kongsikan oleh cikgu kita iaitu Cikgu Faiza. Silakan cikgu, saya pun nak tahu juga panduan ni semua. Okey, sebenarnya Hanif, panduan dia sangat mudah. Yang paling penting adalah pemahaman konsep itu. Dan murid dah faham dah ubahan bergabung itu mesti ada gabungan antara ubahan secara langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Okey, so sebenarnya teknik nak menjawab soalan ubahan, okey, murid boleh ikut teknik saya. Yang pertama,
tulis dahulu dalam bentuk hubungan. Okey, tulis dulu dalam bentuk hubungan. Kemudian murid tukarkan pula daripada hubungan ubahan tersebut kepada persamaan. Di sini yang saya bagi akronim atau menggunakan berudu kepada kata, di mana K itu adalah pemalar. Seterusnya, gantikan nilai X dan Y untuk mencari nilai pemalar K. Maksudnya di sini tidak terhad kepada X dan Y sebenarnya, Hanif. Dia bergantung kepada kehendak soalan. Maksudnya murid menggantikan nilai-nilai yang diberi untuk mencari nilai pemalar. Dan keempat, bila dah dapat nilai pemalar, tulislah semula langkah kedua tadi dalam bentuk persamaan dan dengan menggantikan nilai K yang murid dapat tadi. Okey, seterusnya ada satu lagi tip, Hanif. Ada lagi tips juga? Ada lagi satu tip lagi. Okey. Tip skor. Ini adalah secara umum dia. Secara umumnya. Pertama, murid mesti memahami atau kenal pasti jenis ubahan. Murid ingat, kita ada ubahan secara langsung, ubahan secara tercantum, ubahan secara songsang. Dan bila kita gabungkan ketiga-tiga ini, kita akan dapat namakan dia ubahan bergabung. Okey, seterusnya bentukkan persamaan daripada hubungan yang diberi di mana ingat berudu kepada kata. Itu paling mudah sekali. Jadi yang penting adalah murid memahami ayat yang diberi, bentuk ubahan tersebut. Okey, seterusnya menggantikan nilai pemalar. Di sini yang saya tekankan sebab murid kena faham. Sekiranya murid tidak dapat mencari nilai pemalar, Hanif, murid tak dapat menyelesaikan semua masalah. Amatlah rugi, tambah-tambah kalau melibatkan kertas dua. Betul, sebab cikgu. kita ada A, kita ada B kan? Atau kita ada pecahan-pecahan dia. Tapi nak menjawab pecahan tersebut, mesti wajib mencari nilai pemalar. K. Seterusnya, kuasa. Seperti cikgu cakap tu, K tu kuasa tu. Ya, K tu kuasa. Kalau kuasa tu tak ada, murid tak dapat nak selesaikan. Betul. Dan akhirnya, masukkan nilai dan cari penyelesaian. Di sini, murid jangan cuai. Kena hati-hati, kena faham kehendak soalan dan dalam matematik sekarang, murid mesti membaca soalan. Bila dah baca soalan, masukkan nilai satu persatu kepada persamaan yang diberi. Dan saya rasa itu saja tips saya untuk hari ini, Hanif. Dan saya harap Hanif dan juga anak murid saya di rumah, di dalam talian, memahami tajuk ubahan bergabung. Dan sememangnya, Hanif, matematik itu mudah sekiranya murid memahami konsep. Saya setuju. Matematik itu mudah dan saya pasti kita semua memahami konsep. Dan cikgu, apa pendapat cikgu mengenai murid-murid dalam talian kita hari ini? Dapatkah mereka menjawab soalan-soalan yang cikgu beri tadi? Okey, saya rasa syabas dan tahniah sebab murid saya, ini pertama kali murid belajar dengan saya tajuk ubahan bergabung. Betul tak murid-murid saya? Jadi saya rasa mereka memahami konsep dan tahu bagaimana nak mencari nilai pemalar. Seperti yang cikgu katakanlah, matematik itu mudah dan walaupun kali pertama tapi mereka sudah boleh menjawab soalan semuanya dengan cemerlang. Dan cikgu, seperti saya, seperti mereka di rumah juga tertanya-tanya, kita nak lakukan ulang kaji lebih cikgu, kita nak skor A. Di manakah kita boleh lakukan cari bahan tersebut cikgu? Baiklah, kalau nak mencari atau nak mencari lebih banyak latihan, murid boleh melayari laman web Sumberku. Sumberku cikgu, seperti yang tertera, pautan yang tertera di kaca TV anda situ. Kita pergi ke Sumberku, cari lagi bahan untuk ulang kaji cikgu ya. Buat latihan banyak-banyak kerana matematik itu mudah. Lebih banyak kita lakukan latihan, lebih mudah kita memahami soalan dan menyelesaikan masalah. Itu sangat penting. Betul cikgu ya? Dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dari SMK Taman Bunga Raya 1 Rawang cikgu ya. Dan kepada keempat-empat murid kita yang cemerlang dalam talian iaitu Ain, kita ada Mutiara, kita ada Daeng dan juga Mustaqim. Anda semua murid yang cemerlang dan teruskan kecemerlangan itu. Saya pasti yang di rumah juga semua yang cemerlang ya. Dan cikgu ada lagi tips-tips kata-kata terakhir? Okey, kata-kata saya sebenarnya set dalam otak adalah minda matematik itu mudah sekiranya murid memahami konsep. Betul cikgu. Dengan itu nanti kita akan jumpa lagi murid-murid di rumah. Ingat tak matematik itu mudah. Teruskan kecemerlangan anda. Nama saya Hanif Sean. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.